tu. Jadi kepalanya dibawa ke tempat ni lah bersama dengan tahanan perang tu. Ada satu kotak tu dikatakan okey, di sinilah kepala Saidina Hussein diletaklah sementara pada waktu tu. Dan kalau korang tengok dekat sini memang ramailah orang-orang Syiah daripada, kalau tak silap, dari Iran dan juga Iraq datang ke sini. Kami kemudian meninggalkan Nur sebab mereka cakap okey, dah nak semayang dah ni. Kami pun ambil wuduk dan juga masuk ke dalam Masjid Umawi. Subhanallah, macam dalam mimpi dapat masuk ke Masjid Umawi ni. Membayangkan kesukaran ataupun pengorbanan yang dilakukan untuk sampai ke sini. Jadi dalam Masjid Umawi ni, bila kita masuk, kita akan masuk daripada bahagian kanan. Masuk bahagian kanan, kemudian terus sampai di mihrab. Kemudian lajakkan sikit, kita akan sampai di makam Nabi Yahya. Dikatakan di sini telah ditanam kepala Nabi Yahya yang telah dipancung. Jadi sedikit kisah Nabi Yahya ni. Nabi Yahya ni telah dipancung oleh seorang raja yang zalim. Waktu tu Nabi Yahya mengeluarkan fatwa bahawa tak boleh berkahwin sesama keluarga sendirilah. Jadi si raja ni memang nak kahwin dengan, macam tak silap aku, anak saudara dia lah. Macam saudara dia lah dia nak kahwin. Nabi Yahya tak bagi. Jadi disebabkan tak bagi tu, Nabi Yahya telah dipancung. Nabi Yahya ni sebenarnya adalah anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka berdua diutuskan kepada Bani Israel. Waktu Nabi Yahya dilahirkan, Nabi Zakaria sebenarnya tak pernah ada anak. Dan waktu tu memang Nabi Zakaria memang dah sangat tua dan juga uzur. Namun segala yang mustahil bagi akal manusia ni adalah sangat mudah kepada Allah. Buktinya adalah di dalam surah Maryam ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah berikan nama seperti itu sebelumnya." Diberikan nama Nabi Yahya ni adalah daripada Allah. Allah yang berikan namanya. Tapak Masjid Umawi dulunya adalah kuil Aram. Kuil Aram ni adalah kuil raja-raja ataupun Tuhan pada zaman itulah, zaman kaum Kanaan. Beribu-ribu tahun selepas tu, Rom datang. Kemudian dia orang pula buat Temple of Jupiter. Jupiter ni salah seorang daripada dewa-dewa ataupun Tuhan Rom kuno lah. Dan selepas tu pula adalah datang Rom Byzantine, tukarkan kuil tu, tukar jadi gereja. Kemudian sehinggalah ke tahun 700 Masihi, bala tentera umat Islam dipimpin oleh Khalid Al-Walid datang dan mengalahkan Rom Byzantine ni dan buatlah masjid pula dekat sini. Jadi waktu itulah dibina Masjid Umawi ni. Aku sebenarnya memang sangat bersyukur dapat menunaikan solat Jumaat dekat Masjid Umawi ni, sebab ia adalah masjid yang penting, ia adalah tempat yang penting yang dikatakan akan berlakunya peristiwa yang penting di akhir zaman. Peristiwa di mana Nabi Isa dikatakan akan turun melalui satu menara putih. Jadi menara putih ni memang berhampiran dengan makam Nabi Yahya. Selesai solat Jumaat, kami pun bergerak menuju ke makam sebenar Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni adalah panglima perang besar umat Islam. Dialah yang telah mendirikan Empire Al-Ayyubi dan beliau adalah berbangsa Kurdish. Antara kejayaan besar beliau adalah menawan semula kota Baitul Muqaddis daripada tentera salib pada waktu itu. Salahuddin ni memang dihormati dan disegani oleh lawan dan juga kawan lah. Ada juga filem yang telah menceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi ni. Kalau korang nak tengok, bolehlah cuba tengok Kingdom of Heaven. Dan di Syria ni memang banyaklah kubu-kubu pertahanan, kubu-kubu Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dekat Aleppo ada, dekat merata-rata lah di Syria ni. Dekat Mesir pun ada. Dan di sebelah kubur Salahuddin Al-Ayyubi ada kubur seorang ulama. Nama beliau adalah Syekh Al-Syahid Said Ramadan Al-Buti. Beliau adalah imam besar dan juga ulama di Syria. Beliau telah syahid apabila dibom sewaktu mengajar tafsir Quran di sebuah masjid di luar kota Damaskus. Semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillah, sebab Allah kurniakan aku rezeki untuk menziarahi tempat-tempat yang baik macam ni.
dapat menziarahi orang-orang yang hebat macam ni. Mereka ni adalah para nabi, para tabi'in dan para solihin. Orang-orang yang mulia di sisi Allah. Habis ziarah, kami pun masuk semula ke Sauk Hamidiah, tengok balik keadaan. Dan waktu tu memang dah start ramai orang lah. Memang crowded gila, nak jalan pun memang payah. Dan kami balik semula ke hotel untuk rehat kejap. Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Noh dan berterima kasih kepadanya. Dan aku bagi sedikitlah sencedera mata daripada Malaysia sebagai tanda penghargaan. Kemudian datang lagi seorang couchsurfer yang bernama Muhammad datang ke lobi. Dia cakap, jom lepak pergi kafe pula. Dan waktu tu kami keluar bersama, ada seorang lagi nama Kylie dan juga Ahmad yang si tourist guide tu. Kami lepak kat sana sembang-sembang banyak pasal perang di Syria, kenapa terjadi, pengalaman diorang. Bila korang dengar perspektif diorang ni, korang boleh rasa yang pemerintah ingin mengasingkan di antara agama dan kehidupan. Boleh dikatakan macam sekular lah. Jadi sebab itulah pemerintah dia macam takut kepada gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan ni. Orang-orang yang kuat agama ni memang masyarakat memang takut lah. Kita dengar berita yang tentera ni akan menangkap alim-alim ulama, orang-orang yang buat ceramah, yang menceritakan tentang kebenaran. Jadi kalau dulu kita dengar banyak orang-orang datang ke Syria untuk belajar agama. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Macam di Malaysia ni aku boleh katakan lebih kuat gerakan agamanya. Kita ada banyak ceramah di mana-mana. Orang nak praktis Islam pun senang. Tapi kalau dekat Syria ni, semua orang macam tak boleh nak menonjol sangat keislaman dia orang, keimanan dia orang. Sebelum perang mungkin lain, tapi selepas perang ni dah jadi macam lain. Dan dia orang bercakap, kita tak boleh lah nak sembang banyak sangat pasal dia orang punya presiden ni. Sebab nanti ada dia punya spy apa semua kan. Nanti semua kena masuk dalam pula kan. Jadi bila aku tengok keadaan di Damaskus ni macam agak terkejut lah. Sebab aku sangkakan bahawa Damaskus ni adalah satu tempat yang macam begitu Islamik lah. Sebab berdasarkan dia punya sejarah dan di akhir zaman pun Damaskus ni akan menjadi kubu kuat tentera Islam. Habis lepak kat kafe, kami pun keluar sikit daripada bandar Damaskus untuk pergi makan di Alzin Chicken. Jadi bila kita orang keluar ni tengok memang penuh orang lah. Dan bila aku fikirkan Syria dalam peperangan, tengok keadaan crowded macam ni, tengok diorang yang macam bersukaria, aku pun betul ke diorang di dalam perang? Sebab aku tengok kat Damaskus ni tak ada kesan-kesan perang. Tak ada pun bangunan yang roboh ke apa semua ke. Ataupun ia masih terlalu awal untuk simpulkan teori ni. Elok baru sampai dekat hotel, si Nina call aku. Dia kata, Anwar, kau boleh tolong tak? Ni ada orang Malaysia nak masuk ni daripada Beirut. Aduh, siapa pula nak masuk Syria ni? Jadi aku pun cakap lah dekat Nina, okey tak apa, suruh dia call aku. Tak lama kemudian ada call masuk lah. Dia cakap dia Atira, dia dekat Beirut lah tengah jalan-jalan. Dia cakap nak masuk Syria, boleh tolong tak? Aku pun bagilah macam tips apa semua kan. Dan aku rasa kalau orang perempuan macam senang je kot. Tak macam orang lelaki, dia orang banyak suspicious daripada lelaki lah. Macam orang perempuan aku rasa should be okay kot. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.